Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, 2-3 hari ini dekat TikTok jadi viral berkaitan tentang Nisa AI. Menari macam Nisa AI dan macam-macam, tak boleh lawan Nisa AI dan sebagainya. Dan ini menjadi viral sangat-sangat dekat TikTok sampai orang tak ada kaitan pun masih lagi dapat komen tak boleh lawan Nisa AI dan sebagainya. Saya permulaannya saya pun tak tahu menatang apa Nisa AI ni. Saya pun tak tahu. Saya ingat Nisa AI ni dia ialah satu robot ke something like that. Tetapi rupa-rupanya Nisa AI ni adalah seorang staff Alif Irfan. Alif Irfan kita tahulah dia seorang content creator, YouTuber, TikTokers yang terkenal lah. Tapi cumanya bila jadi isu Nisa AI ni, saya pun tanya-tanya apa yang semangat sangat orang sebut tentang Nisa AI. Rupa-rupanya dia menari dan viral menari dia dengan dilatari dengan lagu Siam. Jom kita tengok apa yang viral sangat tu. Inilah yang viral tu. Lagu Siam dia buat macam tu. Dia buat masak mi goreng lah kot. Macam tu kan. Itu je. Bukan ada apa. Yang tu lah berulang-ulang. Tapi kemudian ada hashtag ataupun ada pula komen-komen tak boleh lawan Nisa AI. Apa saja yang awak buat, apa saja konten awak akan dikomen tak boleh lawan Nisa AI. Saya pun pelik dan saya pun terima komen tu dekat TikTok saya. Cuma apa yang menarik dekat sini, bila kita dengar lagu tu, saya pun pelik apa benda lagu ni. Mak saya orang Siam, ayah saya boleh Siam, cuma saya ni tak berapa nak boleh Siam sangat lah. Adik-beradik saya ramai yang boleh Siam juga. Tapi cuma saya dengar perkataan-perkataan yang dia sebut tu pun rasa macam confused. Saya sendiri tak berapa mahir perkataan Siam, tapi apa yang dia sebut tu macam tak berapa nak sedap didengar. Oleh sebab itu, saya cuba buat semakan, saya cuba tanya orang tentang apa maksud latar suara ataupun latar lagu yang dinyanyikan yang menjadi background kepada lagu Nisa AI ni. Sebab penting kita tahu, sebab orang buat balik video-video yang lain, dia tag Nisa AI tetapi dia gunakan lagu berkenaan. Dengan maksud Nisa AI ini telah memviralkan lagi lagu berkenaan. Apa maksud dia, kita nak kena tahu. Oleh sebab itu saya jumpa satu orang TikTokers yang mahir dalam bahasa Siam, bahasa Thailand, bahasa Siam. Dia berikan komentar. Kita tonton apa yang dia sebutkan. I dah tak boleh nak duduk diam. Guys, sebelum korang guna mana-mana sound, make sure korang tahu maksud dia dulu sebelum korang gunakan. Okay, let me tell you apa maksud lagu ni and kenapa ramai orang benci. Konton misit mai tu maksudnya orang miskin ada hak tak? Mi ngan hai tham mai? Ada kerja untuk bagi buat tak? Parinya mai mi tu maksudnya tak ada ijazah.แต่มี maksudnya tapi ada perkataan tu sangat-sangat lucah. Even I will never ever sebut perkataan tu. So please tukar ayat korang tak boleh lawan Nisa AI tu. Jadi jangan guna this sound. Kalau tak faham bahasa lagi, I guna bahasa Siam. Anda ada dengar tak lagu trend Nisa yang tengah viral ni? Semasa saya dengar, saya cuba cari maksud di sebalik lirik yang dinyanyikan tu dan saya terjumpalah komen ini. Menurutnya, lirik ni bermaksud, adakah orang miskin mempunyai hak? Awak ada kerja untuk saya. Saya tidak mempunyai ijazah tetapi faraj saya baik. Kalau betullah ini maksud liriknya, maka saya nasihatkan untuk kita menjauhi lagu ini kerana lagu yang berunsurkan lirik lucah antara yang dilarang dalam Islam. Saya harap pesanan ini sampai kepada semua orang untuk menjauhi lagu ini walaupun mungkin video saya ni tak boleh lawan trend Nisa.
Apa kata anda? Okey, baik, kita tengok dah koleksi video-video berkaitan tentang kenyataan terhadap lagu Nisa AI berkenaan lagu yang viral itu. Dan kita tahu bahawa maksud lagu berkenaan adalah sangat tidak baik dan sepatutnya dijauhi oleh orang Islam. Apatah lagi sekiranya kita memilih pandangan yang menyatakan bahawa menyanyi ataupun mendengar muzik ini adalah dibenarkan. Kita tahu bahawa sebahagian para ulama tidak membenarkan hal berkenaan, bahkan ia masyhur dalam kitab-kitab para mazhab para ulama. Tetapi jika kita mengambil pendapat yang membolehkan menyanyi ataupun mendengar nyanyian, dia ada beberapa syarat-syarat tertentu. Antara syarat utama ketika mendengar nyanyian ataupun bernyanyi ataupun seumpama dengannya, lirik mesti bagus, cara nyanyian mesti elok, muzik mesti bertamadun. Perkara-perkara ini sangat penting untuk diperhatikan sebelum kita gunakan muzik berkenaan. Banyak lagu-lagu yang ada pada hari ini ia tidak menepati hal berkenaan sehingga ia sepatutnya dilarang, apatah lagi kepada muda-mudi kita. Lagi satu, Nisa AI tadi dengan pakaian tudungnya, dengan pakaian yang menutup aurat, cantik dan elok, tidak sesuai menggunakan muzik seperti ini. Kerana ia menunjukkan wajah Islam yang cukup bagus dan sepatutnya Nisa AI dan juga kita yang mendengar dan juga berkongsi konten-konten di TikTok tidak menggunakan konten seperti itu, tidak menggunakan muzik seperti itu kerana ia bersifat lucah dan bercanggah dengan agama kita. Sahabat-sahabat, walaupun para ulama berselisih pendapat berkaitan tentang apa hukum bermuzik, apa hukum bernyanyi, tetapi kesemua para ulama bersepakat bahawa apabila ada nyanyian ataupun muzik yang berunsur lucah, maka ia adalah diharamkan. Ia adalah kesepakatan para ulama kita di antara orang-orang yang cerdik pandai dan orang-orang yang tak cerdik pun, orang yang tak berapa nak pandai sangat pun, tak alim sangat pun, faham bahawa perkataan-perkataan lucah bercanggah dengan adab, kesopanan dan kesusilaan seorang manusia normal. Maka sepatutnya lagu-lagu seperti ini di-ban, diharamkan dan dicegah untuk digunakan. Di dalam kitab Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam, Syekh Yusuf bin Abdullah Al-Juda'i, dia telah menjelaskan bahawa muzik ini pada asalnya adalah harus. So kita tak ada masalah nak gunakan muzik. Sehinggalah muzik ini melanggar dua etika. Yang pertama, tidak menyebabkan perkara wajib terabai. Yang kedua, menyebabkan berlakunya perkara yang haram. Dua perkara ini sangat penting. Dalam kes Nisa AI, dua perkara ini bermasalah. Yang pertama, kewajipan kita untuk menghindari perkara-perkara yang lucah telah terabai. Dan yang kedua, telah menyebabkan berlakunya perbuatan haram, iaitu menggunakan muzik-muzik dengan lirik yang haram, lirik yang lucah. Ia telah bercanggah dengan disiplin ilmu. Nabi SAW sebut, Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah SWT ini indah dan dia sukakan kepada keindahan. Tetapi kalau lagu yang jorok, lagu yang lucah seperti itu, ia tidak menunjukkan sebarang keindahan. Apabila awak dengar muzik, awak tidak dapat menenangkan diri awak, awak tidak dapat membawa kegembiraan pada diri awak, tetapi yang awak bawa dalam kehidupan awak ialah perbuatan yang haram. Ia adalah projek membodohkan orang. Kita tengok satu fatwa mengenai muzik dan nyanyian pada tahun 1970 di negeri Perlis. Dia kata, hukum nyanyian menurut Islam pada dasarnya adalah harus jika sekiranya tidak diiringi oleh alat-alat muzik yang diharamkan, di samping ianya mengandungi seni kata yang baik yang boleh membawa kebaikan kepada individu Muslim dan masyarakat. Adapun nyanyian dalam bentuk sekarang ini yang mengandungi iringan alat-alat muzik yang diharamkan oleh syarak dengan seni kata yang kadang-kadang bercanggah dengan syarak, dinyanyikan pula oleh penyanyi profesional yang mendedahkan aurat dengan pakaian yang sumbang serta persembahan yang bercampur lelaki dan perempuan, di samping seni kata yang memberahikan sehingga membawa kepada kelalaian, maka yang demikian itu adalah haram. Oleh itu sahabat-sahabat, kita perlu lebih berhati-hati, apatah lagi dalam media sosial, apatah lagi dengan perkara yang kita tak tahu, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita sebutkan. Kena hati-hati dengan perkara-perkara seperti itu. Kalau kita dengar lagu yang kita tak faham, jangan terus kita gunakan, cek dulu maksud dia apa, supaya kita tidak terdedah kepada perkara-perkara yang haram. Saya tidak menghalang orang untuk mendengar muzik, bahkan saya sendiri pun mendengar muzik. Saya
Saya tidak ada masalah dengan hal berkenaan. Saya tak larang orang menyanyi kerana saya juga melihat bahawa muzik itu dibolehkan, dengar muzik pun dibolehkan, bernyanyi juga dibolehkan, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kita berpegang bahawa ia tidak bebas sebebas-bebasnya. Ia ada had dan batas yang telah ditentukan oleh agama. Wallahu ta'ala alam, sahabat. Adakah anda dapat satu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Saya nak kempen kepada anda untuk dapatkan buku Fiqh Al-Manhaji Mazhab Syafi'i yang saya letakkan dekat link dekat bawah ni. Demikian juga saya nak cadangkan kepada anda untuk dapatkan buku Sahih Al-Bukhari yang berada di sebelah ini. Moga-moga kita dapat manfaat ilmu, kita dapat sebarkan, akhirnya kita dapat upgrade ilmu kita. Daripada tak tahu, kita tahu. Daripada tahu, kita lebih tahu. Akhirnya kita berjaya di dalam projek memandaikan umat dengan ilmu. Sahabat-sahabat, saya ingin tegaskan bahawa kalau kita tidak menjayakan projek memandaikan umat dengan ilmu, orang lain yang tidak bertanggungjawab akan berjaya di dalam projek mereka membodohkan umat selumat-lumatnya. Wallahu ta'ala alam. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.